Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Safwan bin Mazuki bernombor metrik A174597. Di sini saya akan membuat penerangan iaitu daripada tugasan individu yang diberikan oleh Dr. Syukri bagi subjek EPPE 3023. Tugasan individu yang diberikan oleh Dr. Syukri ini ialah berkaitan dengan pertikaian perdagangan antarabangsa. Di sini adalah mengenai Australia telah memulai perselisihan duti Organisasi Perdagangan Dunia mengenai duti anti lambakan dan balasan yang dikenakan oleh China terhadap import barley dari Australia. Kemudian, sebagai langkah awal ataupun langkah permulaan, Australia telah meminta rundingan terhadap China. Permintaan itu diedarkan kepada anggota WTO pada 21 Disember. Sekiranya perundingan gagal menyelesaikan perselisihan dalam tempoh masa 60 hari atau jika selama 60 hari, pihak perunding bersama-sama akan menganggap perundingan tersebut adalah gagal. Pihak yang mengeluh dapat meminta penubuhan panel. Seterusnya, Australia mengatakan bahawa permintaannya untuk berunding dengan China adalah berkenaan dengan langkah-langkah yang mengatakan duti anti lambakan dan duti imbal balik ke atas barley yang diimport dari Australia seperti yang dinyatakan di Kementerian Perdagangan Notis Republik Rakyat China. Sekiranya perundingan itu gagal menyelesaikan dalam masa 60 hari atau jika selama 60 hari, pihak perunding itu bersama-sama akan menganggap perundingan tersebut adalah gagal. Jadi, pihak yang mengeluh akan dapat meminta penubuhan panel. Langkah-langkah China nampaknya tidak konsisten dengan kewajipan China, termasuk di bawah peruntukan GAAT 1994. Perjanjian anti-dumping dan perjanjian subsidi dan langkah-langkah kontra iaitu SCM. Tambahnya, menurut komunikasi dari Australia, khususnya langkah-langkah anti lambakan dan tindakan atau tindak balas terhadap barley dari Australia nampaknya tidak sesuai dengan kewajipan China di bawah ketentuan GATT 1994 mengenai perjanjian anti-dumping. Pada subjek ekonomi ataupun subjek ekonomi antarabangsa yang telah saya pelajari di dalam subjek ini selama satu sem ini, objektif utama WTO adalah untuk memperkuat mekanisme GATT untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan seperti yang dinyatakan tadi, iaitu antara Australia dengan China. Perselisihan perdagangan ini berlaku adalah apabila satu negara ataupun satu anggota membuat tindakan dasar perdagangan atau mengambil tindakan yang dianggap adalah satu atau lebih sesama anggota sebagai pelanggaran kewajipan perjanjian WTO atau kegagalan untuk memenuhi kewajipan. Proses penyelesaian sengketa WTO ini terdiri daripada 3 tahap yang luas. Yang pertama adalah dari segi perundingan. Yang kedua iaitu dari segi panel pertikaian dan badan rayuan. Dan yang terakhir sekali adalah tarif pembalasan.
Jadi daripada pertikaian perdagangan antarabangsa ini berlaku, pelancaran dasar fiskal mengembang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pelancaran dasar fiskal mengembang semasa musim COVID-19. Jadi seperti kita tahu, sepanjang musim COVID-19 ini berlaku, seluruh negara termasuk negara Malaysia telah memberi impak terhadap daripada pelbagai aspek, dan salah satunya adalah daripada aspek ekonomi. Jadi ekonomi Malaysia dijangka bertumbuh pada kadar 4.8%, lebih tinggi sedikit daripada sasaran 2019 iaitu 4.7%. Jadi daripada kesan COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar bagi dapat memastikan ekonomi menjadi lebih baik dan teratur. Yang pertama ialah Bank Negara Malaysia menurunkan kadar semalaman sebanyak 25 mata asas kepada 2.75%. Kerajaan perlu memperkenalkan satu tindakan preemptif dan preventif dalam masa terdekat, iaitu melancarkan dasar fiskal mengembang dalam bentuk pakej rangsangan ekonomi. Ini bagi merangsang ekonomi kita supaya lebih mampan dan stabil. Maksudnya, supaya keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK berupaya tumbuh pada kadar 4.8% hingga 5%. Dalam pembelajaran ekonomi antarabangsa ini yang telah saya pelajari, dasar monetari dan dasar fiskal adalah alat ekonomi makro utama di mana kerajaan dapat mempengaruhi prestasi ekonomi. Yang kedua, penyelesaian dasar tradisional adalah untuk pemerintah meningkatkan permintaan agregat untuk output nyata melalui dasar monetari atau fiskal yang mengembang. Ini menghasilkan peningkatan dalam KDNK sebenar negara. Dan yang terakhir sekali, jika inflasi dalam keadaan yang menyusahkan, keperluan dalam mengurangkan tingkat permintaan agregat melalui dasar monetari atau fiskal kontraksi. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.